Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, kita bertemu dalam pendidikan akhlak dan tasawuf dalam pelajaran 1. Kita masih belum lagi mula pelajaran akhlak dan tasawuf darjah hasni. Ini baru kita mula, insya-Allah. Manusia sebagai makhluk Allah. Pelajaran 1 ni manusia sebagai makhluk Allah. Kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita mulakan pelajaran kita dengan tajuk pengenalan asal kejadian manusia. Asal kejadian manusia ada dua unsur. Ingat, ada dua unsur asal kejadian manusia ni. Yang menjadi asas diri manusia iaitu jasad dan roh. Inilah unsur dia, jasad dan roh. Jasad merangkumi segala benda yang ada pada tubuh badan yang nyata. Jasad tu benda yang nyata, yang ada pada tubuh badan. Kita nampak tangan, kaki, mata, mulut, hidung, semua yang ada. Yang dikenal sebagai jasmani. Ni jasad jasmani, jasad jasmani, jasad jasmani. Roh merangkumi segala benda yang tidak nyata, tak nampak, tak boleh dilukis. Bagaimana bentuk roh? Ini gambaran ni cuma hiasan sahaja. Kita tak tahu adakah bentuk roh macam ni. Kita tak boleh tahu bentuk roh tu macam mana. Besar ke, kecil ke, sama saiz ke, kita tak nampak. Roh hanya dalam pengetahuan Allah. Nabi SAW pun tak boleh jawab. Yang dikenal sebagai rohani, jasad manusia. Kalau roh, rohani. Jasad jasmani, roh rohani. Jasad manusia dicipta oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Ini jasad daripada tanah. Dan roh manusia daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah. Roh daripada Allah. Jasad pun daripada Allah. Roh pun daripada Allah. Tapi roh rahsia Allah. Ilmu pengetahuan Allah. Daripada apa? Bentuk macam mana? Tapi jasad kita dah nampak. Jasad. Bukan jasad. Asal kejadian jasad manusia itu daripada tanah dan roh. Jelasnya, asal kejadian jasad manusia itu daripada tanah dan roh daripada Allah Ta'ala. Ini gambar hiasan saja, ada gambar macam roh. Tapi itu kita tak boleh fikir bentuk roh macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bada'a khalqal insana min tin. Surah Sajdah. Surah yang ke-32 ayat 7. Dan mulakannya kejadian manusia berasal dari tanah. Siapa yang dijadikan daripada tanah? Nabi Adam alaihissalam. Kita anak cucu Nabi Adam bukan daripada tanah kita, daripada keturunan Nabi Adam, iaitu daripada air mani manusia. Iaitu anak Adam dah tentu daripada air mani Nabi Adam alaihissalam. Cucunya daripada keturunan daripada air mani semua daripada air mani yang bercantum dengan telur wanita. Baik, tanah. Inilah tanah. Kalau siapa tak pernah jumpa tanah, ni tanah dia dah kering. Dia pati tanah dia tanah macam tanah yang lembut, tanah liat. Manusia tu memang sama dengan tanah. Akan kembali kepada tanah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu kulluhum min Adam." Manusia semua daripada Adam. Kita daripada Adam. Kita bukan daripada tanah. Adam je daripada tanah. Adam daripada tanah. Kita semua daripada Adam.
Kita semua daripada air benih manusia. Kemudian ayat Al-Quran. Thumma sawwahu wa nafakha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 9. Kemudian dia ini Allah menyempurnakan lalu ditiupkan padanya jasad itu roh. Ditiupkan pada jasad manusia, ditiupkan roh. Dalam rahim ibu manusia ditiupkan roh. Dalam rahim ibu lagi dah ditiupkan roh. Ada waktunya ditiupkan roh bila yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini. Oleh kerana asal kejadian manusia itu daripada tanah dan roh yang ditiupkan ke dalam jasad manusia oleh Allah Ta'ala, maka kehidupan jasmani manusia bergantung pada tanah. Kita memang bergantung pada tanah. Kita sama dengan tanah. Kita pijak pun di atas tanah. Kita selalu berada di atas tanah. Tak ada orang hidup di dalam laut, di dalam dasar laut ataupun hidup di awang-awangan. Tak rasa tak selesa kalau tak hidup di atas tanah. Dan bahan yang bersumber daripada bumi dan kehidupan rohani manusia di dunia ini bergantung pada hidayah dan inayah dan taufik Allah. Ini pun kita bergantung. Hidayah Allah, petunjuk, inayah, taufik, rasa kesedaran terhadap siapa kita. Begitu juga akhir hidup manusia di dunia ini, jasadnya dikembalikan ke tanah dan rohnya dikembalikan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun Allah tentukan dekat mana. Masuk tajuk kecil yang kedua, pengertian manusia sebagai makhluk Allah. Manusia ni makhluk Allah. Pengertian manusia sebagai makhluk. Manusia makhluk. Manusia makhluk. Pelajaran dalam pelajaran tauhid, saya dah sebut makhluk tu yang dicipta. Manusia ialah makhluk yang dijadikan atau dicipta oleh Allah Ta'ala. Manusia ialah makhluk yang dicipta. Makhluk tu dicipta. Kalau Khalik, pencipta. Atau dicipta. Dijadikan atau dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itulah Khalik. Walaupun manusia ini makhluk seperti makhluk-makhluk lain, namun mereka merupakan makhluk Allah Ta'ala yang istimewa. Manusia ni makhluk Allah Ta'ala yang istimewa. Untuk mengetahui keistimewaan manusia berbanding dengan makhluk yang lain, ini manusia perlulah melihat diri mereka dan membandingkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Kalau kita tengok binatang, mereka tidak ada akal. Allah tak kurniakan binatang dengan akal fikiran. Namun binatang ada nafsu. Sebab tu binatang boleh berkembang biak, binatang makan, binatang minum. Binatang boleh hidup sebab ada nafsu untuk membesarkan jasad tubuh binatang tersebut. Nafsu juga merangsang binatang untuk melahirkan anak berkembang biak. Kalau binatang tak ada nafsu ataupun manusia tidak ada nafsu, maka tidak akanlah lahir generasi-generasi yang baru. Untuk mengetahui keistimewaan manusia, ini dah tadi. Firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah Az-Zariyat. Surah ke-51 ayat 21. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti-bukti itu? Kenapa tak nak lihat lagi dalil dan bukti? Kita lihat manusia tu sifat dia macam mana. Bukti manusia tu makhluk istimewa. Manusia ada akal. Manusia diberi tubuh yang lengkap untuk kegunaan sehariannya. Tangan. Kita boleh gunakan untuk tugas-tugas seharian kita. Menulis, membawa kenderaan, kaki untuk berjalan. Kita boleh gunakan semua itu dengan kehendak akal fikiran kita. Memang benar manusia makhluk istimewa yang lebih baik dan lebih mulia daripada makhluk yang lain. Hakikat ini dijelaskan dalam
ayat seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ni selalu kita dengar. Surah At-Tin, surah yang ke-55, juz ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan yang ini yang berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kadang kita sesuai semua. Ada gigi, ada fungsi mata, ada fungsi telinga, ada fungsi tangan, kaki, ada fungsi akal kita, ada fungsi. Akal kita letakkan setaraf dengan manusia, jangan letakkan setaraf dengan binatang. Binatang meletakkan akalnya sama dengan nafsunya. Kita letakkan akal kita seperti manusia, akal yang boleh berfikir dengan waras. Perhatikan perkataan ahsani. Ahsani. Fi ahsani. Bererti yang terbaik. Bererti terbaik. Dan perhatikan pula kalimah karramah yang bererti memuliakan daripada kalimah karamun yang bererti mulia dalam ayat yang berikut. Dalam ayat yang berikut karramah. Tengok. Walaqad karamna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Surah Isra ayat surah yang ke-17 ayat 70. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan. Karamna, kami telah memuliakan. Walaqad karamna, sesungguhnya kami telah memuliakan. Bani Adam, anak Adam. Dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai kenderaan di darat dan di laut. Kita ada tangan, ada kaki, boleh bawa kenderaan. Terkejut kita kalau tengok binatang bawa kenderaan. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik. Serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk. Kita boleh hidup senang, mewah, ada harta, duduk sahaja, nak jadi bos boleh, nak kerja biasa boleh. Itu semua di atas pilihan kita, usaha dan ikhtiar kita. Makhluk yang telah diciptakan, makhluk yang telah kami ciptakan, itu maksudnya seterusnya. Kita lebih daripada segala makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Antara kelebihan manusia berbanding makhluk lain ialah yang pertama berakal, berfikir, berilmu, kata-kata. Kedua mempunyai daya imaginasi dan kreativiti. Tiga mempunyai kemahiran dan keterampilan. Empat dapat mereka cipta dan menghasilkan pelbagai produk sains. Tengok. Kalau kita tengok akal manusia yang ada dekat dalam internet, macam-macam boleh buat. Selain daripada itu, manusia juga berbeza daripada makhluk Allah Ta'ala yang lain kerana mereka dicipta untuk memikul tanggungjawab. Tanggungjawab ni amanah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan tanya di hari akhirat. Sebut sahaja tanggungjawab akan dipersoal di hari akhirat. Yang tidak dapat ditanggung oleh makhluk lain. Ini dapat difahami dalam firman Allah Ta'ala ayat di bawah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula zalim jahil. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 72, sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat memikulnya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Allah bagi gunung ganang, langit, bumi untuk memikul tanggungjawab mentadbir bumi, mengimarahkan bumi. Tapi apa yang Allah ciptakan tu mereka semua tak dapat memikulnya. Dan pada ketika itu
Manusia ni dengan persediaan yang ada pada dia, akal, tubuh badannya, sanggup memikul. Ingatlah sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia. Ini penting. Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia ni adalah suka melakukan kezaliman, suka pula membuat perkara yang tidak patut, jahil dikerjakan oleh mereka. Oleh itu, okay, sikit lagi. Abbas Mahmud Al-Anqad telah memberi pengertian tentang manusia sebagai makhluk Allah Ta'ala bertanggungjawab yang dicipta dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia ni ada sifat-sifat ketuhanan. Sebab itulah manusia nak memikul tanggungjawab mengimarahkan bumi, mentadbir bumi. Daripada pengertian ini dapat difahami 3 perkara. Yang pertama, manusia makhluk Allah Ta'ala. Kita memang asal makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Surah An-Nahl ayat 4. Surah An-Nahl surah 16 ayat 4. Dia ini Allah telah menciptakan manusia daripada mani. Tetapi tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Manusia itu memang sifat dia. Yang kedua, manusia makhluk yang mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap nikmat Allah. 1. 2, ini tanggungjawab terhadap amalan. Ada lagi nanti. Tanggungjawab terhadap nikmat Allah. Allah Ta'ala dah bagi nikmat. Kita semua akan dipersoalkan tentang apa yang Allah Ta'ala bagikan pada kita. Tubuh badan kita, kita dapat dengan keadaan yang elok. Nanti takkan kita kembalikan tubuh badan kita dengan kaki tak ada, tangan tak ada, akibat daripada kemalangan. Ingat tu, sama ada pelajar lelaki ataupun pelajar perempuan. Bila menunggang kenderaan tu, beringat-ingat. Sesungguhnya kamu pasti akan ditanya hari itu tentang yang kamu terima. Duit yang kita dapat pun Allah Ta'ala akan tanya. Dari mana kamu dapat? Ke mana kamu belanjakan? Yang kedua, dua ini tanggungjawab terhadap amal. Apa yang kita buat, semua akan disoal. Apa yang kita lakukan setiap hari, semua akan disoal. Tak akan terlepas satu amal pun. Walatus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walatus alunna amma kuntum ta'malun. Surah An-Nahl ayat 6, surah yang ke-16 ayat 93. Dan sesungguhnya kamu pasti akan ditanya tentang apa jua yang kamu kerjakan. Baik ke buruk ke, semua ditanya. Mudah-mudahan satu hari nanti kita dimudahkan ketika dihisap. Allah ampunkan dosa-dosa kita. InsyaAllah. Amin. Yang penting kita kena banyak bertaubat. Kita sendiri yang kena bertaubat. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap pembohongan dan pendustaan ni memang sifat manusia. Bohong, dusta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tus'alunna amma kuntum taftarun. Surah An-Nahl ayat 16 ayat 6, surah ke-16 ayat 56. Manusia ni memang banyak helah. Kita lihatlah. Semasa kita belajar di sekolah pun kita banyak helah. Tak datang, banyak menipu, tak datang sekolah. Tak siap kerja rumah. Ni banyak helah, pembohongan, pendustaan. Sama-sama kita insaf, istighfar banyak-banyak. Sesungguhnya kamu pasti akan ditanya dari hal yang kamu adakan secara dusta itu. Tak datang sekolah cakap sakit perut, tapi padahal tak sakit pun. Kemudian yang keempat, dalil manusia bertanggungjawab terhadap ikrar dan janji. Apa yang manusia ikrarkan, janjikan, bila nak cari kerja cakap pandai buat, bila dah dapat kerja banyak helahnya. Itu ikrar dan janji. Ikrar janji kamu dengan mak ayah kamu, apa kamu nak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Surah Isra surah yang ke-17 ayat 34. Dan tunaikanlah janji, sesungguhnya janji akan ditanya. Baik, yang ketiga. Ini sambungan yang tadi 1, 2, yang ini ketiga. Manusia dicipta dengan sifat ketuhanan. Sebab tu manusia sanggup untuk mentadbir, memikul amanah
mengimarkan bumi. Manusia mempunyai sifat seperti sifat yang dipunyai oleh Allah Ta'ala. Seperti berkuasa, berkehendak, berilmu, melihat, mendengar, penyayang dan sebagainya. Berkata-kata dan sebagainya. Hanya sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat Allah. Memang berbeza. Allah Ta'ala berilmu, kita pun berilmu. Ilmu Allah Ta'ala lebih hebat. Ilmu kita setitis air di laut pun tak sampai. Allah Ta'ala hidup tak sama dengan kita. Kita akan mati. Allah Ta'ala hidup tidak memerlukan nyawa. Allah Ta'ala hidup tidak memerlukan makanan. Allah Ta'ala hidup tidak memerlukan nafas. Allah Ta'ala melihat, kita pun melihat. Kita melihat ada batasan. Allah Ta'ala tak ada batasan. Sifat Allah Ta'ala maha sempurna dan manusia bersifat kekurangan. Ini bezanya. Sifat Allah Ta'ala bergantung pada sifat Allah Ta'ala tergolong dalam pengertian ketuhanan dan sifat manusia tergolong dalam pengertian kemanusiaan. Manusia, jasad kita pun boleh ditelan bumi, boleh jadi busuk, boleh jadi hancur oleh sebab manusia mempunyai sifat tersebut, maka memang wajarlah manusia dipertanggungjawab terhadap Allah Ta'ala dalam melaksanakan segala perintah dan larangan ini di dunia ini. Okey, setakat itu dahulu pelajaran kita. Akan datang kita akan sambung proses kejadian manusia, insya-Allah. Kita akhiri dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.